Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma, Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Kahfi ayat ke-45. Ada kata awal lagi lah. Betul tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan al-hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بازرة وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Baik, ini ialah sebahagian daripada surah Al-Kahfi, yaitu sambungan daripada dua minggu lepas Itu tentang mereka yang satu orang yang menanam kebun, satu kebun yang cantik lah. Iaitu ulang sikit tentang yang dulunya lah. Iaitu kawan dia kata, wa asa rabbi, mudah-mudahan Tuhanku. Ayat ke-40. Wa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi padaku yang lebih baik daripada kebun kamu ini. Wa yursila 'alaiha, dan moga-moga dia akan turunkan ke atas kebun kamu ini husbanan minas sama', suatu azab daripada langit. Satu azab daripada langit. Walan tastati'a lahu talaba. Anak. Afatus biha su'idan zalaqa. Maka jadilah kebun kamu ini suatu tanah yang licin. Ini dia minta doa. Minta doa kepada Tuhan bahwasanya kawan dia ni satu orang yang derhaka kepada Allah. Au yusbiha ma'uha ghawra, atau dia jadikan bagi air yang ada dalam kebun kamu ini surut kering. Falan tastati'a lahu talaba, maka kamu tidak mungkin lagi dapat mencari air itu sampai bila-bila. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala kebun dia tu kena ribut petir malam tu. Wa uhita bi samarihi, dan diliputi buahnya. Fa asbaha yuqallib, diliputi azab tu meliputi semua buah-buah daripada kebun tu. Fa asbaha, maka jadilah dia itu yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, jadilah dia tu membolak-balik tangan dia. Ya, baik itu menyesal, ya itu habis dalam harta aku, habis dalam menyesal, bolak-balik tangannya.
wa hiya qawiyatun ala urushiha, dan runtuh, roboh pokok itu di atas bersama-sama dengan para-paranya. Ada para kan, pokok anggur ni ada para yang runtuh sekali dengan para-paranya sekali. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya laitani, alakah sesanya aku, alakah duka citanya aku, lam usyrik bi rabbi ahada, kalau aku tidak syirik kepada Allah Ta'ala dengan segala sesuatu apapun sebelum pada ini. Akibat syirik pada Allah Ta'ala ni bala, iaitu bala yang datang pada manusia ni habis sebab daripada dosa. Dosa sini biasanya ialah dosa syirik pada Allah. Dan bila manusia ni kena bala, mereka akan biasanya pergi jumpa Tok Bomo, pergi berbomo pula. Siapa-siapa yang kena bala, doanya ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah A'raf ayat ke-25. Surah Al-A'raf, iaitu doa Nabi Adam alaihi salam. Siapa-siapa yang kena bala ni, niaga ke apa ke, sakit ke apa ke, maka minta ampun dosa ini berulang-ulang 300-400 kali sehari baca doa ni, ataupun baca doa Nabi Yunus, Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan kamu Tuhan. Sesungguhnya aku ini orang di antara orang yang menzalimi diri sendiri dengan buat syirik. Baca tu 200-300 kali sehari. Minta ampun dengan Tuhan akan dosa. Tak payah semaya ajak tolong bala apa semua ni, tak payah. Nah, jadi yang kena buat ialah minta ampun dosa. Walam takul lahu fi'atun, dan tidak ada lagi lah bagi orang itu fi'atun, satu golongan mana-mana yang boleh, yang surunahu, yang sanggup menolongnya. Dia ni daripada kaya tu, apabila bala datang ni, semua kawan-kawan semua lari. Begitulah orang yang kena bala, semua kawan-kawan semua lari lah. Tak nak berkawan lagi, tak nak telefon lagi, SMS lagi, tak mahu lagi. Yang suruh nahu untuk datang menolong dia, min dunilah, selain daripada Allah saja yang boleh tolong dia. Wa ma kana muntasira, dan tidaklah selain pada, dan tidak ada lagi lah mana-mana pertolongan daripada mana-mana arah yang sanggup boleh tolong dia. Yang boleh tolongnya hanya Allah. Dan cara pertolongan Allah ialah orang itu kena taubat dia. Taubat dia. Bunalika, disitulah zahirnya al-walayatu lillahil haqq. Iaitu di situ zahirlah pertolongan sebenarnya milik Allah sahaja. Wa khairun thawaban, bagi dia, kerana Allah Ta'ala itu sebaik-baik pemberi pahala. Wa khairun uqbah, dan sebaik-baik Tuhan yang boleh beri pembalasan. Habis kita. Maknanya bala datang ni, ini tengok ni cerita orang berniaga ni. Cerita orang berniaga. Dan biasanya bala ni kena kepada orang berniaga. Biasa. Tapi orang awam kena juga. Nah, jadi siapa-siapa yang berniaga yang tiba-tiba jatuh perniagaannya, maka caranya ialah bertobat cepat-cepat. Jangan jadi macam ayat lain. Jangan jadi macam ayat lain. Ayat lainnya kata begini, iaitu wa idza masal insanu durrun, apabila ditimpa pada insan yang kufur itu satu bala musibah daripada Allah Ta'ala, da'a rabbahu, terus dia doa kepada Tuhannya, muniban ilaihi, condong seperti orang alim dia, contoh seperti Tok Wali dia. Thumma idza khawwalahu ni'mah, kemudian apabila kami beri kepada dia suatu nikmat baru selepas bala yang ditimpa pada dia.
Nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Terus dia lupa pada aku dulu dia berdoa. Dia siapa-siapa yang kena bala ni biasanya dia akan kata ya Allah. Biasa dia kata ya Allah tolonglah aku. Dia itu ikhlas tu. Ikhlas tu. Masa dia seorang diri tu dia kata. Lepas tu bila lama sikit tu dia fikir-fikir mula buat rancangan. Dia panggil rancangan jahat dia panggil. Jadi nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'alillahi andada, dan dia menjadikan bagi Allah Taala tu ada anda-anda, ada sekutu-sekutu, liyudilla an sabilih, yang akan menyesat dia daripada jalan Allah. Kul, kata pada mereka, tamatta' bi kufrika qalila, bersedak-sedaklah kamu dalam kekufuran kamu sementara, sebab innaka min ashabin nar, kerana kamu ini pemilik neraka sebenar. Iaitu contohlah bila dia kena bala saja, bila bala tu diangkat daripada dia pun kata, semenjak saya beli cincin ni cincin ni sungguh, semenjak saya beli keris ni lah, semenjak saya pergi mandi air bunga dengan Tok Guru ni lah, dengan ustaz ni lah, itu semua dipanggil andak-andak lah ke. Jadi Allah Ta'ala yang mengangkat bala tu daripada dia pergi kata orang lain yang tolong. Ayat lain, ayat yang sama, iaitu dia bila dia kena tu, wa idza massal insan, yang tadi baca tadi surah Zumar, ini surah Yunus pula. Wa idza massal insanu durrun, dan apabila ditimpa kepada manusia yang kufur itu suatu bala musibah, da'ana, terus dia berdoa pada aku saja. Tengok. Masa dia kena tu, ya Allah dia kata. Tak kira lah dia orang tu orang kafir, orang Islam, tak kira siapa. Bila kena saja, ya Allah. Orang putih oh my God. Orang Hindu ke apa pun tak kira siapa. Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Lepas tu terus dia doa pada aku saja, lijambihi, sambil baring masa nak tidur, nak letak belakang tu, sambil baring tu doa pada Tuhan, ya Allah, macam mana aku ni. Tuhan kata ni ayat ke-12 surah Yunus, au qaida, ataupun sambil dia duduk, bangun tu, masa duduk tu ingat pada Allah Taala akan bala yang menimpa dia. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah. Dia doa tu ikhlas tu, masa tu ikhlas tu. Au qaima, ataupun masa dia bangun berdiri, maknanya sepanjang masa baring nak tidur pun dia doa pada Allah, masa berduduk dan masa berdiri, bermakna sepanjang masa doa pada Allah. Walamma kashafna anhu durrah, maka tatkala kami angkat daripada dia bala musibah tadi, marra ka'allam, terus berlalu ia, ka'allam lam yad'una ila durrin masah, seolah-olah tidaklah kami yang menyelesaikan masalah dia dulu. Seolah-olah yang begitu. Kadzalika, kerana yang demikian itu, zuyyina lil musrifin, dihiasi bagi orang-orang musyrikin. Musrifin ini yang melampaui batas. Yang melampaui batas ialah buat dosa-dosa, iaitu syirik pada Allah, maka dipanggil musyrikin. Makanu ya'malun, terhadap apa saja syirik yang dia buat sebelum pada ini. Biasanya orang kena bala ni buat syirik pada Allah. Oleh kerana tak belajar, tak tahu apa itu syirik. Tak belajar kena belajar daripada Quran. Baik. Ada banyak lagi ayat-ayat lain. Ada ayat lain kata dia akan baca doa yang panjang-panjang. Baca doa yang panjang-panjang bila dia kena bala. Berjalan tu seolah-olah macam Tok Wali jalan. Jumpa siapa-siapa tegur, Assalamualaikum, apa khabar? Saya ni susah kan. Jalan perlahan aja. Bila dia angkat doa tu, doa yang panjang-panjang. Memang panjang-panjang doa dia. Jadi intisari ceritanya ialah kembali cepat-cepat kepada minta tolong semula kepada Allah. Caranya ialah bertobat. Minta tolong kemudian bertobat untuk makbulkan. Baik. Sambung lagi ayatnya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya.
Dan perbandingan bagi mereka ialah seperti hidup pada dunia ini, kamain, seperti air saja. Tuhan kata hidup di dunia ni seperti air saja. Anzalnahu, yang kami turunkannya minas sama, daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, maka bercampurlah air itu dengan garam, dengan zat-zat galian daripada tanah. Maka tumbuhlah pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan di atas muka bumi. Air bercampur dengan zat-zat galian daripada bumi itu, baja-baja dan sebagainya tu, maka tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, apabila sudah berlalu tempoh dia tu, pokok tu mula menjadi kering. Bila sampai masa tu, pokok tu akan jadi kering. Tadruhu riyah, lama-lama bila kering tu, dia jadi kering, jadi jatuh, kemudian hancur, kemudian mari angin tiup tu ditiup oleh angin, bermakna pokok tu sudah tak ada, semua jadi tak ada, seolah-olahnya pokok tu tak pernah ada. Sebelum pada tanah kosong, kemudian mari air naik, tumbuh pokok. Lepas tu sampai tempoh pokok tu hidup, maka pokok tu akan mati, layu, kering, hancur, tiup di angin, habis. Seolah-olahnya tidak ada pokok tumbuh. Begitu juga lah kita. Asalnya dulu tak ada kita ni. Jadi diqada pada Allah, oleh Allah Taala, kita ni dilahirkan oleh mak kita. Maka kita pun tiba-tiba hidup. Bila hidup jadi sempurna belaka tu, sampai satu tempoh dia jadi tua. Jadi tak berubah dah, muka pun mula kedut dah. Lama-lama akan jadi nyanyuk. Dan nyanyuk tu lepas tu mati. Bila mati saja, bila ditanam saja orang tu, tak ada kawan-kawan. Tak ada. Kejap tadi kita sembahyang jenazah dia. Kemudian bila ditanam saja orang tu sudah tak ada lagi dah. Dan tak ada, itulah masalah. Selalu orang tanya saya, apabila mati ni ustaz, macam mana ni? Masalah orang mati apa dia? Masalah orang mati. Kalau awak sendiri mati, apa masalah? Adakah masalah ibadat awak ataupun dosa awak? Masalah apa? Masalah ibadat ke masalah dosa? Masalah ibadat tidak masalah, pasal ibadat dibuat. Masalah yang dosa yang masalahnya. Jadi kalau dosa ni diampun oleh Allah, yang tinggalnya ialah ibadat sajalah. Maka siapa-siapa yang tinggal ibadat saja tu maknanya surga orang tu. Maknanya siapa-siapa yang mati ni, siapa-siapa yang mati ialah doa kepada si mati itu, keampunan dosanya semua sekali dosa. Kalau satu orang masuk jail, peringkat nak kena gantung, anak dia, mak dia, adik-beradik dia hantar duit pada dia hari-hari. Dia kawan ni, bila saja hari Khamis saja berdebar, pasal pagi Jumaat nak gantung. Yang mak bapaknya, adik-beradiknya, anak-anaknya semua hantar duit pada dia. Ya dia je sakit kepalanya, hari Khamis, setiap hari Khamis orang akan gantung. Tak tahu dia tak siapa. Awak nak hantar apa masakan sedap ke pada dia? Awak kena cari orang supaya pergi buat beri jumpa sultan ataupun governor, minta pengampunan. Bukan. Awak tak payah hantarlah duit, saya nak belajar tak boleh. Masalah saya sekarang ni ialah nak kena gantung. Jadi awak kena minta tolong, dia akan minta tolong supaya pergi jumpa sultan. Bila pergi jumpa sultan akan ampun saja, terus dibebaskan. Jadi kalau kita nak hantar duit saja tak ada masalah juga lagi. Jadi bagi si mati, yang perlu buat ialah minta keampunan dosa dia, supaya Tuhan ampun dosa dia semua sekali, supaya orang yang si mati ni akan diberi peluang masuk surga. Jadi wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran, dan Allah Taala tak ada segala sesuatu yang lain selain daripada mencipta manusia tu berkuasa jugalah
atas segala sesuatu yang lain. Al-mal wal banun, harta dan anak pinak. Al-mal iaitu harta, wal banun dan anak-anak, anak pinak lah sini. Zinatul hayatid dunya adalah perhiasan hidup dunia saja. Ada anak. Saya ada anak 7 orang. Sekarang ni duduk berdua ya. Rumah 5 bilik. Sekarang ni masalah nak sapu lantai pun masalah tu. Lantai saja jadi berdebu. Pasal tak ada orang duduk Adalah anak perempuan sekali lagi mai duduk. Itu pun dia pergi kerja, kita berdua ya. Nak masak nasi ni masalah. Nak makan nasi pun masalah. Sebab nak masak banyak-banyak pun kita 2 orang ya. Suatu hari salah seorang mati, tinggal seorang. Jadi anak-anak ni semua sekali dan harta-harta ni perhiasan dunia. Bila kita dah kukua betul ni, harta yang ada tu tak ada guna sangat dah. Tak ada berguna sangat. Kecuali harta tu yang akan memberi faedah pada kita, iaitu infak. Kita infak itulah yang jadi harta kita yang benar. Kalau harta yang kita simpan semua sekali tu nak sapukan anak-anak belakang. Maaflah saya kata ni. Semua anak-anak yang akan ambil. Di tempat saya tu, di kampung saya tu, tempat duduk tu, ramai di antara penghuninya orang-orang kampung ni. Dia anak 7-8 orang misalnya. Jadi dia siap bagi-bagi anak tanah ni. Tanah ni 2 ekar untuk anak ni, 1 ekar untuk anak ni, yang ni bagi semua. Jadi dia sendirinya tinggal ada rumah satu untuk dia. Dia pun bela lembu. Sepatutnya dia sudah boleh pergi haji. Tetapi oleh kerana harta tu dia bahagi sebelum dia mati lagi, maka dia sudah jadi miskin. Anak dia yang memiliki harta dia tadi tak peduli pada dia pun. Jangan bagi harta ni masa hidup. Pasal dia bila kita mati mesti boleh pada anak dah. Tak payah nak bagi awal-awal. Siapa nak duduk di tanah mana, duduklah, tak buat kerja ke. Tapi masih lagi kita punya. Yang berlaku di Bali, tempat kampung saya tu, ialah ramai di antara mereka ni tak boleh pergi haji kerana tak ada duit. Dah tanah bagi pada anak-anak belakang tadi. Dan anaknya pula bila diberi ni tak datang dah rumah mak pak ayah. Tak datang dah. Jadi ni masalah besar. Al-mal wal banun dan harta dan anak pinak zinatul hayatid dunya adalah perhiasan hidup ya. Wal baqiyatus salihah dan yang kekal abadi ialah amal-amal soleh yang diajar oleh Nabi yang kita buat amal. Khairun, iaitu lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhan kamu, thawaban sebagai pahala balasan, wa khairun amala, dan ya sebaik-baik cita-cita harapan untuk dapat bahagian di akhirat. Kalau tak ada amal soleh tu, cita-cita untuk dapat kebaikan di akhirat tu hanya angan-angan kosong. Tapi siapa-siapa yang boleh buat amal soleh itu adalah sebaik-baik harapan, boleh berharap untuk dapat bahagian di akhirat. Wa yauma nusayyirul jibal, dan pada hari kami perjalankan gunung ganang. Apa dia ni? Hari kiamat ni. Pada berlakunya kiamat. Wa taral arda, dan kamu akan lihat bumi itu baziratan, barizatan, iaitu bumi itu akan jadi rata. Bila digerakkan bumi bila digerakkan gunung ganang tu, bumi itu akan jadi hancur. Maka bumi yang akan Tuhan buatnya ialah di mahsyar, iaitu di langit yang ke-7 belah atas. Bawah ni tak ada. Langit pertama, bintang-bintang, matahari semua sekali, semua hancur lah ke.
Termasuk langit-langit 7 lapis tu. Dihancurkan semua sekali. Tinggal belah atas. Situ buat itu. Jadi dirata ke bumi tu. Ratanya dalam Quran ni dia kata tidak ada tempat lekuk. Tahu lekuk ni? Tempat yang boleh takung air besar tapak tangan, lekuk. Ataupun satu tempat bongkok. Di padang mahsyar ni rata semua sekali. Awak cuba bayangkan satu tempat yang rata semua sekali ni, di mana macam kita sekarang duduk atas muka bumi ni, duduk dalam keadaan melengkung kan. Bumi ni melengkung gitu. Jadi dia tanah ni rata semua sekali. Bermakna kalau angin tu kencang kena lah. Iaitu tempatnya tak ada tempat melekuk ke, tempat bongkok ke, tak ada. Semua rata semua sekali. Wa asyarnahum, maka kami kumpulkan mereka di pada mahsyar. Kumpul ni. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak tinggal pun satu orang pun tertinggal di belakang. Jadi terlampau ramai makhluk ni sampai miss bilang tak ada. Semua mesti hadir. Semua di pada mahsyar ni semua hadir lah tu. Dalam keadaan telanjang bulat. Dalam keadaan berlutut, duduk berlutut. Dalam surah Alif Lam Mim Sajadah. Wa taral mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal amalan salihan inna muqinun. Pagi-pagi jemaah semua dah pakai baca, tak tahu makna apa. Iaitu kalau kamu boleh tengok orang-orang yang berdosa banyak duduk di sisi Tuhan mereka di padang mahsyar. Wa taral mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Tunduk dengan sujud, duduk dalam rokok, tunduk dalam khusyuk. Khusyuk ni. Masa sembahyang ni ada fikir tu, fikir ni. Masa duduk di padang mahsyar semua khusyuk lah. Tak ingat ke bini, tak ingat ke suami, anak apa semua tak ingat lah. Dalam keadaan telanjang. Semua duduk senyap. Dia pada mahsyar ni awak ingat kita berjalan-jalan ke? Pusing-pusing sana tengok kawan-kawan ke? Tak ada ke mak saya ke anak saya ke di mana? Tak ada. Jumpa sama-sama orang Melayu di pada mahsyar besok. Mungkinlah. Dia kata, kita bertanya, awak ni daripada Selangor ke? Saya Selatan. Lepas tu kena tanya satu lagi, awak ni mati zaman bila? Bukan? Kena tanya gitu dah ni. Awak mati zaman bila? Saya ni mati zaman sekian. Awak ni biasa ni negro ke ni? Ni Cina ke ni? Zaman mana? Tas negeri mana? Soalan ni tak ada semua. Semua senyap sedu. Bukan pergi mari ni tanya member sebelah. Awak ni nampak pesen ni orang Cina ni. Cina mana ni? Tak ada ni. Awak hidup berapa lama atas dunia? Tak ada, tak tanya. Semua senyap belaka. Kecuali di pada masa ni bunyi prak. Iaitu malaikat berjalan. Itu aja. Ataupun bunyi desas-desus. Desas pengeluhan. Dengan bunyi pernafasan mengeluh kerana dosa-dosa yang mereka buat. Duduk senyap, duduk jasiat. Surah Hamim jasiat tu, jasiat duduk berlutut. Wa taral mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana, lalu dia kata, wahai Tuhan kami, absarna, kami tengok dah dengan hari ini. Wa sami'na, kami dengar dah dengan tu meraung. Farji'na, buatlah lapis langit semula, buatlah matahari semula, buatlah bumi semula, buatlah bulan semula, buatlah air, buatlah tanah, buatlah lautan semula, supaya kami boleh dapat kembali semula ke dunia. Itu makna farji'na, kembalilah kami ke dunia. Nak kembali macam mana? Tak ada orang berlaku dah. Maka nak suruh Tuhan tu cipta balik semua sekali. Semua sekali dicipta balik. Lapis langit dicipta balik, supaya kita boleh dapat duduk balik situ. Farji'na. Tujuan nak balik ke dunianya, na'mal amalan salihah, supaya kami boleh buat amal soleh. Amal-amal bid'ah yang kami buat dulu kami tak buat dah. Tak nak buat dah. Nak buatnya amal soleh aja. Na'mal amalan salihah. Ya, kalau boleh nak buat ni lebih baik pada Nabi Muhammad, buat pun lagi kalau boleh. Sebab inna muqinun, hari ni kami percaya dah.
Percaya daripada masa tak jadi. Beriman selepas mati tak berguna. Dia kena beriman sekarang. Sisa-sisa hidup yang ada, bertaubat saja. Kalau siapa-siapa yang meninggal, dosa-dosa dia penuh pula padanya, tiba-tiba dia bertaubat, akhir sekali dia bertaubat, kemudian dia meninggal, dan hanya ibadat yang tinggalnya. Oleh kerana dia buat syirik ni, mana hancur semua ibadat dia, semayang, batal, pergi haji, batal semua. Kemudian last kali masa tua tu dia pun kata asyhadu alla ilaha illallah, minta ampun dosa. Kemudian dia pun kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya itu saja yang boleh bawa ke akhirat. Orang tu sudah layak masuk surga dah. Ada hadis ya. Ada satu hadis. Hadis tu kata satu orang lelaki, satu orang yang beranak dalam Islam, hidup dengan cara Islam, dibesarkan oleh Islam, hidup cara Islam, mati cara Islam, masuk syurga. Satu lagi beranak Islam, dibesarkan dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mati kafir, ahli neraka. Satu lagi orang kafir, beranak dalam kafir, hidup cara kafir, mati cara kafir, neraka kekal. Satu lagi, satu orang yang kafir, beranak kafir, dibesarkan cara kafir, hidup cara kafir, akhirnya mengucap dua kalimat syahadat, mati surga. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami ni orang pemilik surga. Baik. Jadi falam nughadir minhum ahada, tidak tertinggal siapa pun di belakang. Wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka dihadapkan depan Tuhan mereka tu bersaf-saf, berbaris-baris. Umat Islam yang akan masuk syurga ialah 120 baris saja. Daripada zaman dulu, daripada Nabi Adam sampai ke akhir zaman, 120 baris, daripada ribu-ribu baris manusia, ribu-ribu baris duduk berbaris-baris, bersaf-saf menghadap Allah Ta'ala. Nabi Muhammad duduk depan, Sayyidina Ali duduk depan. Tak boleh ni, ni Mak bila nak start cara ni, pada masa ni panggil semua malaikat ni, apa, semua nabi-nabi, semua nabi-nabi ulul azmi, semua nabi-nabi 25 orang tu, semua malaikat-malaikat besar mesyuarat dulu MKT ke. Ni pun dia bawa usul kepada Tuhan. Hari ni Tuhan ni lama dah orang kita tengah duduk tunggu ni, cara ni bolehlah nak start ni. Tak ada pun begitu, tak ada. Semua duduk depan belakang, semua senyap belakang. Jadi awak nak syafaat ni, nak syafaat di pada masyarakat ke, nak syafaat dua syafaat lain di dalam neraka. Masuk dulu dalam neraka baru boleh dapat syafaat. Mana nak yang syafaat di pada masyarakat. Siapa yang nak syafaat di pada masyarakat, syaratnya tidak boleh syirik pada Allah, tidak boleh bid'ah, buat amalan ikut apa saja yang Nabi ajar. Isi kandung Quran kena belajar, pasal kalau tidak kita tak tahu apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Semaya kita tahu, puasa, zakat, haji tahu lah. Zina, minum arak tahu juga. Tetapi perintah Allah Ta'ala, contohnya pantang memantang orang perempuan. Malam tadi saya mengajar malam tadi, ada orang tanya, orang perempuan dia pantang, lepas salin pantang, dia panggil dalam pantang. Tak tahu ni kalau makan ni, lepas salin ni tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, kena makan ikan kering ni. Pasalnya nak suruh body tu jadi ori balik, jadi anak dara balik. Dia pun beritahu bang, Tok Bidan kata kalau buat gini jadi ori balik saya. Suami dia kata okey tu dua-dua kufur. Kul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizq. Tanya mereka, tidakkah Allah Ta'ala yang menurunkan rezeki daripada langit? Semua jawab iya, lah tak? Tuhan pun tanya, kul, tanya mereka, faja'altum minhu haraman. Kenapa kamu kata yang aku kata halal, kamu kata haram? Wa halala, apa yang kata aku kata haram, kamu kata halal. Iaitu mengharamkan benda halal, menghalalkan benda haram. Jadi
ayam yang boleh makan, daging yang boleh makan. Oleh kerana nak suruh body itu jadi ori balik, maka kita pantang tu kufur pada Allah. Tak tahu dah. Allahu azina lakum, adakah Allah beri izin pada kamu? Hantar malaikat malam-malam beritahu? Am Allahu tasarun, atau kamu yang mengada-gadakan dusta pada Allah Ta'ala? Jadi siapa-siapa yang dah buat, saya tanya di Kelantan baru ni, ada satu orang tu umur 70. Jadi isteri dia pernah buat lah. Jadi dia sekarang tak buat lah pantang-pantang pasal dah putus je dah. Maaf lah saya cakap ni, saya cakap begitu ya ni. Maka dia tak amal lah. Pasal tak ada peluang nak amal lah. Pasal dah tua dah. Tapi bila jumpa budak-budak muda yang baru dia tengah mengandung tu, dia kata, ni Mek kena amal ni. Mengajar pula ni. Dia pula mengajar. Kufur tu tak berhenti lagi. Wa ja'altu minhu haraman wa halalan. Allahu azina lakum. Adakah Allah beri izin? Am Allahu tabtarun, atau kamu yang mengada-gadakan dusta pada Allah Ta'ala? Siapa yang mengadakan dusta pada Allah Ta'ala, jawabnya kufur juga. Lepas tu kalau tak tahu, bertaubat tak? Tak bertaubat. Akidah tu kepercayaan masih ada, cuma tak buat ya. Tapi masih lagi percaya. Kerana sudah tua dah. Tapi kalau satu orang tu ada penyakit, tak boleh makan ni, tak boleh itu, cerita lain. Dia ada penyakit, kecil manis, darah tinggi itu, dia ada penyakit dia. Benda ni tak boleh makan. Orang ni pula tak boleh makan benda panas. Orang ni pula tak boleh makan benda sejuk, menyebabkan penyakit. Itu tak apa. Yang ini dia patang ni kerana sebab lain. Antara lainnya ialah belajar wirid, baca-baca amalan. Ini kita orang tua pun ada lah amalan masa budak-budak muda dulu. Kita baca silat dulu. Kalau baca wirid ni akan boleh tetap tak lut. Jadi caranya baca-baca ayat ni gini. Tapi dalam masa baca tu pantang tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Supaya lah, supaya. Jadi bertaubat ke tak? Belum lagi. Awak curi duit orang dulu. Awak tak minta maaf dengan tuan dia. Duk ada situ lagi hutang tu, bukan curi tu bukan. Begitu juga lah dosa ni. Iaitu wirid-wirid yang diamal yang ada bentuk pantang-pantang. Kerana perkara-perkara tertentu. Orang perempuan masa mengandung dia kena melenggang perut dengan buah kelapa. Sekarang ni dia ada nama baru. Dia guna air macam mana tahu nama apa tahu. Lupa lah. Itu nak kasih sama budak. Itu semua kufur pada Allah. Kalau tak belajar ni, kita tak tahu yang mana yang suruh, yang mana yang larang, dan kita akan pijak. Dan pijak itulah syirik. Kita tahu supaya berdosa, tak tahu tak puasa berdosa. Tetapi perkara ini, hukum-hukum besar ini, tak tahu tu neraka, tak keluar. Yang kitanya sembahyang tak, dia puasa tak, dia minum arak, tidak. Kita pun rasa okey dah ni. Hati ni okey dah saya. Itu angan-angan kosong kerana kita tak tahu. Baik. Jadi semua datang jumpa Allah Ta'ala dalam bentuk bersaf-saf. Jadi Nabi pun ada depan. Tuhan tak tanya Nabi Muhammad boleh start ke? Bila boleh start kita ni? Tak ada. Ataupun Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, boleh dah ni nak start ni, lama dah kita nanti ni. Orang ada belakang dah ni. Tak ada, tak tanya pun. Itulah Allah Ta'ala. Dia tidak kongsi dengan siapa-siapa, walaupun pada Nabi dia. Dalam nak buat keputusan apa saja. Dan bila satu orang dijatuhkan hukuman nak masuk neraka, dia bertanya, malaikat, okey dah ni aku berbuat dari neraka ni orang ni? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh dia. Dia tidak akan kata begitu. Habis yang kita duk minta tolong dengan wali, nabi, malaikat ni apa pasal ni? Orang Syiah minta tolong dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Orang Hindu saya mari sana, kejap sani, sebelum subuh ni, sudah pergi ambil air dah ni. Bawah. Sungai tu
Bukan sungai lah, longkang lah tu bawa titi tu. Yang kita nak pergi ke tu daripada Masjid Amaniah tu, depan tu. Ini dia kena pusing kot ni. Pusing ke sebelah kanan. Pasal tak mau yang suai daripada masjid ni mari ke kuih kita. Daripada kuih sana nak mari ni kena pusing ke sebelah kiri kan. Supaya orang daripada kuih tu akan meresap masuk ke masjid sini pula. Tu orang Hindu punya kepala. Sebab tu dia buat pusing tu. Ni jabatan tu pakat terus terik ya tu. Hindu lah tu buat, iaitu Sami Value lah. Dia lah yang kata kepada puak-puak Hindu dia lah. Yang kita pula yang duk bodoh, duk ikut pendapat dia. Kita pun benar dia buat begitu. Dia pun duit tu masuk kocek. Lepas tu di bawah tu ambil air, pagi tadi tu ambil air. Budak-budak sudah start cukup kepala. Ada majlis apa tu. Istiadat. Tu air lokal tu ganti Sungai Ganges tu. Astaghfirullahalazim. Awak duduk sini, saya lalu tadi saya tengok. Allah terkejut saya tengok. Sesak ni dia tak kira siapa. Ni anak profesor pun ada, anak doktor pun ada. Semua jadi bodoh semua. Ditipu oleh setan. Macam juga kita ni. Ni bang ni meluk ni kalau tak makan ni jadi ori balik body saya ni. Suami pun okey tu dua-dua kupu. Allahu akbar. Bertaubat kita semuanya. Baik. Laqad ji'tumuna. Sesungguhnya kamu semua datang kepada kami kama khalaqnakum, seperti mana kami ciptakan kamu awwal marrah, pada awal-awal kejadian. Awal-awal kejadian dulu beranak ni telanjang, maka datang jumpa Tuhan telanjang. Seperti mana tu? Bal za'amtum, tetapi kamu semua menyangka alladna ja'ala lakum mau'ida, bahwasanya tidak akan kami jadikan kamu semua ni suatu perjanjian. Saya nak tanya awak ni, Tuhan kata dia sudah buat perjanjian dengan kita ni. Perjanjian apa yang kita buat dengan dia? Dengan Allah Ta'ala. Siapa tahu? Kita ada buat perjanjian dengan Tuhan ni sebenarnya. Perjanjian apa? Tahu ke tak? Berat sikit ni. Sepakat tu nak. Yang kita berjanji dengan Allah Ta'ala ni apa dia? Ada kita berjanji dah ni. Tuhan kata kamu ingat aku tak buat perjanjian, kamu tak buat perjanjian dengan aku. Ni ayat ni. Ni ayat ni. Iaitu kita mengaku apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Tu mengaku berjanji tu. Aku naik kasih, iaitu aku berjanji tidak ada lagi Tuhan yang layak aku sembah melainkan kepada Tuhan Allah Ta'ala saja. Bukan betul? Sembah macam mana? Tunduk kepala, rokok, sujud, apa semua tu sembah. Termasuklah gini. Bukan? Betul lah? Sembah gini. Ada tak kita buat untuk raja kita? Ada. Jadi kita janji nak sembah Allah Ta'ala saja. Kepada raja kita sembah juga. Lagi bersilat nak start tu, dia pun sembah pada tu guru silat dia. Gini tak? Lepas tu silat pulut pula. Nak masuk sanding, sembah kepada pengantin. Pengantin pula okey tu dan semua kali kenal lah tu. Awak tak nak? Kita sudah janji asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji nak sembah hanya Tuhan Allah Ta'ala saja. Kita kata kita tak sembah dia. Itu perbuatan sembah lah tu. Bukan? Lepas tu kalau kita kata aku berjanji nak puja hanya kepada Tuhan Allah Ta'ala saja. Pemujaan. Apa saja pemujaan kepada Tuhan Allah Ta'ala saja. Aku berjanji nak ibadat pada Tuhan Allah Ta'ala saja. Aku berjanji nak berzikir pada Tuhan Allah Ta'ala saja. Habis kenapa kita nak baca zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kenapa kita zikir itu?
Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ayat lain, la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah. Sekejap pada Allah, sekejap pada Nabi Muhammad. Benda tu ialah patah-patah perkataan duduk di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas puisi. Kita pun tengok, oh ini cantik ni. Ini balik baca wiriat ni. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. Sebelah tu Allah, Muhammad Rasulullah sadiqul wa'du amin. Separuh pada Allah, separuh pada Nabi Muhammad. Kufur seperti mana Kristian. Kita mengaku nak zikir hanya pada Tuhan saja tadi. Bukan? Aku berjanji nak berdoa hanya pada Tuhan Allah Taala saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan? Iyyaka na'budu, pada kamu Tuhan aku sembah, pada kamu Tuhan aku nak minta tolong. Jangan jadi macam Hindu minta tolong kepada Tok Sami. Bila kita dalam berdoa ni, jangan minta tolong orang lain baca doa untuk kita. Minta direct pada Tuhan. Kalau pakai perantaraan tu jadi macam Hindu. Nak puja, nak ibadat, nak apa, banyak lagi. Lepas tu kita mengaku ada satu lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kenapa kita kata itu? Kenapa? Orang putih kata why? Kenapa? Maka setengah jawab kerana dia Rasulullah. Itu Tuhan lantik dia. Kerana dia tu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat Nabi. Yang kita kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Iaitu kita mengaku Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad ni lah ikutan apa saja yang diajar, itu saja yang kita nak ikut. Bukan? Apa yang kita buat tidak seperti Nabi ajar ni, macam mana? Oh, tak apa pasal tu kita ajar. Jadi maknanya mengucap dua kalimah syahadat tu sudah langgar. Itu dipanggil bid'ah. Mengaku, saya beritahu itu hari saya kata, takbir ni Allahu Akbar, tangan menghadap kiblat. Tak boleh ni, gini tak boleh. Ataupun kita kiblat tu gini kan, angkat takbir tu gini, kemudian bila nak sembahyang tu kita senggel, muka je menghadap kiblat. Tak sah sembahyang, senggel. Tak boleh, ataupun begini, tak boleh lah. Dia mesti straight. Nah, ayat akhir ya. Wa wudi'al kitab, dan dibentangkan kitab amal. Kitab amal kita ni dibuat digulung dalam bentuk gulung kertas. Macam dulu dalam bentuk gulung. Jadi amalan untuk satu hari ni daripada sini ke sebelah kanan ni sejauh mata memandang tak habis lagi. Sejauh mata yang sebelah kiri ni sejauh mata memandang tak habis. Itu untuk satu hari punya ibadat. Satu hari punya ibadat sama ada ibadat soleh ataupun ibadat mungkar. Dan Tuhan kata dalam Quran, ada kata, kamu baca sendiri amalan kamu. Bukan mereka kalau baca, ni kita kalau baca. Saya hari ni buat ni, saya buat ni, saya buat ni, saya buat ni. Kulit boleh jawab, betul Tuhan, saya saksi. Mata kata saya saksi, telinga kata saya saksi, kaki kata saya pergi, bumi kata saya berada. Mereka mengaku dosa-dosa mereka. Semua mengaku dosa. Masa terima amal ibadat dia kata, tidak ada satu pun amalan yang tertinggal, semua tulis dosa. Wa wudi'al kitab, dibentangkan kitab, fataral mujrimin, dan kamu boleh tengok orang-orang yang berdosa banyak itu musfiqin, amat takut, mimma fi, terhadap apa-apa saja amalan yang dia telah buat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailaitana, alangkah celakanya kami, ma li hadzal kitab, apa ini kitab, la yughadiru saghiratan, tidak tertinggal pun satu benda yang kecil, wala kabiratan, dan satu benda yang besar, illa ahsaha, melainkan semua sekali hadir depan belakang, tulis belakang. Wa wajadu, dan mereka dapati,
ma'amilu, apa saja yang mereka lakukan itu hadiran, hadir depan dia lah. Iaitu amal soleh akan bertukar jadi pahala dan bertukar jadi syurga. Amal jahat bertukar jadi dosa, dan dosa itu bertukar jadi neraka, azab neraka. Wala yazlim, dan tidaklah Allah Ta'ala menzalimi hamba-hambanya oleh tidaklah wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Tuhan kamu menzalimi sesiapa pun daripada hamba. Dalam neraka ni dibuat daripada bahan bakarnya ialah batu dan manusia, jin, manusia dan jin. Batu, manusia dan jin. Batu ni di dunia kita ni tak ada lagi yang batu ni terbakar, yang mengeluarkan api, batu. Tetapi kita boleh tengok matahari itu, batu dia tu sudah nyala, sudah membakar, mengeluarkan benda panas sampai ke bumi kita. Okey? Dan suhu mataharinya ialah 5 juta darjah. Begitu kajian sains. 5 juta darjah Celsius. Neraka ni, bumi ni dibuat, langit bumi semua dibuat daripada 1/70 daripada neraka, api itu panas. Bermakna kalaulah suhu matahari itu suhu yang terpanas sekali di alam ini, bermakna suhu neraka ialah 70 kali ganda. 70 kali dengan 5 juta. Jawab dia 350 juta darjah Celsius. Batu tu sudah jadi nyala. Bermakna manusia tu akan jadi nyala, terbakar. Bukan terbakar ni keluar api. Orang ahli neraka ni akan mengeluarkan api pula. Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan, terimalah amal ibadat kami ini semua sekali. Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah kamu wahai Tuhanku menyesatkan hati kami ba'da